Didik TV KPM. Kembali bersama kami dan hari ini topiknya sangat menarik, sangat penting juga kerana kita sedang membincangkan mengenai prinsip keadilan dan prinsip keprihatinannya dalam mata pelajaran pendidikan moral untuk slot menengah atas, dan bersama saya ialah Cikgu Suresh. Baik Cikgu, sekarang saya percaya Cikgu ingin berkongsi mengenai prinsip keprihatinan ya. Baik, silakan Cikgu. Ya, Hanif. Okey. Perkara pertama yang Cikgu akan kupas sekarang adalah tentang contoh prinsip keprihatinan. Contoh, serupa juga macam tadi. Kita ada 5 contoh. Boleh? Okey. Boleh Cikgu. Contoh dia 5. Ada 5 seperti yang Cikgu katakan. Ya, contoh mesti ada 5. Okey. Dan sama juga, Cikgu ada gariskan isi-isi penting lah. Maksudnya lebih kurang kita panggil dia kata kunci lah. Boleh? Okey. So, secara personal, Cikgu bukan orang tegas. Cikgu lebih kepada prinsip keprihatinan. Okey, so sikap prinsip keprihatinan ini, contoh dia. Okey, yang pertama, individu itu berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Nampak? Okey, so kalau murid nak ingat semua 5, ini tak jadi masalah, ada tips. So Hanif ingat balik tadi prinsip keadilan, justice, semua takut. Betul. Nampak? Justice, tapi fairness ada. Fairness boleh ada. Betul. So tak ada diskriminasi. Okey. Untuk prinsip keprihatinan sekarang, I bagi you 2 lagi tips lah dalam bahasa Inggeris. Nampak tu. So concern. Kita concern. Okey, kita ada elemen concern itu. Okey, yang lagi satu adalah care. Seperti sayang, Cikgu. Sayang. Betul. Okey. So, berdasarkan 2 perkataan ini, concern, care, maka kita adalah manusia, maka automatik, Hanif, you boleh ingat berperi kemanusiaan. Betul. Okey. So, kita ada sikap simpati, kita ada perasaan simpati, dan kita akan ambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Okey, golongan kurang bernasib baik ini ada banyak kategori dalam pendidikan moral. Iaitu kita ada golongan ibu tunggal. Itu salah satu contohlah kurang bernasib baik sebab rumah tangga mereka lah. Boleh Okey, ibu tunggal. So mereka pun golongan kurang bernasib baik. Lepas tu golongan miskin ada, dan ada juga miskin dan ditambah lagi dengan dia dapat penyakit kronik. Nampak? So kita kena ada elemen berperi kemanusiaan. Nampak? Betul. Okey. Contoh yang kedua adalah individu menunjukkan perasaan kasih sayang. Kasih sayang ini sesama insan, sesama manusia lah. Dan bukan setakat insan saja. Kita perlu menyayangi alam sekitar. So dalam alam sekitar kita ada flora dan fauna. Boleh So kita kena sayangi semualah. Boleh Okey. Selepas itu contoh yang ketiga. Okey, prinsip keprihatinan, individu perlu memiliki sikap kepedulian. Okey. So dia kena bantu golongan yang perlukan bantuan, termasuk haiwan yang dianiaya. Nampak? Okey. Tapi zaman sekarang adalah zaman di mana apa yang cikgu boleh perhatikan adalah ramai orang sekarang gemar memiliki dia punya haiwan peliharaan dia. Ya, cikgu. Boleh Dan mereka juga sanggup membelanjakan wang yang banyak, dan dia seolah-olah macam dijaga seperti anak mereka sendiri. Betul juga. Nampak? So perkara-perkara ini semua memang membanggakanlah rakyat Malaysia ini. Memang dia ada sikap kepedulian. Nampak? Okey. Selepas itu kita ada satu lagi contoh prinsip keprihatinan, iaitu individu itu menjadi pemurah. Pemurah maksudnya dia ni sanggup meluangkan masa
Lepas tu dia hulurkan bantuan, termasuk bantuan kewangan lah. Apa yang cikgu boleh nampak adalah semasa tragedi banjir, kita boleh nampak beberapa golongan masyarakat yang sanggup mengorbankan masa mereka menyiapkan makanan, lepas tu pula mereka menyebarkan makanan kepada mangsa-mangsa banjir. Sebab sudah sampai bumbung. Mereka duduk dekat sana. Betul. Nampak tu. So bila kita tengok TikTok dalam media sosial dan sebagainya, kita rasa bangga. Rakyat Malaysia ini memang pemurah. Boleh So kita bangga dengan rakyat Malaysia lah. So masa nak perlukan bantuan memang mereka hulurkan. Mereka tak tengok siapa. Betul. Okey. Dan contoh yang terakhir adalah individu akan menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Yang ini contoh yang terbaik adalah mereka akan menyertai program kesukarelawan. Nampak, mereka akan jadi sukarelawan dan mereka cuba sediakan keperluan asas kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Nampak tu? Ini adalah contoh-contoh dia lah. So ada 5 contoh prinsip keprihatinan. Okey, Hanif? Boleh, okay? cikgu? Saya rasa saya boleh hafal dan faham yang sangat penting tu. Ya. Dan saya rasa sangat menarik, cikgu, ketika kita mengatakan mengenai pemurah itu, biasanya kita kaitkan murah hati itu dengan menghulurkan bantuan dari segi kewangan, tetapi mungkin juga dari segi tenaga, dari segi masa ataupun memberi ilmu, cikgu, ya? Ya. Ya. Yang ilmu itu dia lebih kepada kita boleh nampak rakyat Malaysia dia menjadi sukarelawan. Betul. Okey. Selepas itu dia mempelajari banyak ilmu-ilmu berkaitan dengan macam beri pertolongan cemas dan sebagainya. Semua ini asas dia adalah di sekolah. Bila you menyertai kegiatan co-curriculum, badan uniform dan sebagainya, ini yang menarik mereka untuk melibatkan diri. Selepas belajar, mereka masih lagi melibatkan diri secara aktif menjadi sukarelawan. Betul. Okey. Bagaimana pula kepentingan, cikgu, prinsip keprihatinan ni? Okey. Adakah kita akan tahu kepentingannya? Okey, itu topik seterusnya lah. Baik. Okey, murid. Okey. Kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keprihatinan. Okey, kepentingan dia sama, ada 3. So selalu ingat yang contoh itu ada 5. Lepas tu yang kepentingan itu ada 3. Okey. Okey. Kepentingan dia. Okey. So bila kita buat keputusan, so kita kena berfikir secara menyeluruh. Okey. So kepentingan dia adalah kita nak elakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. So kita ada mangsa keadaan atau nama lain dia kita panggil dia mangsa situasi. So kadang-kala orang berbuat salah, mereka lakukan kesalahan adalah disebabkan oleh keadaan terdesak di mana mereka hilang pertimbangan. Nampak? Contoh dia adalah macam kes ibu tunggal yang hilang hilang pekerjaan. Maksudnya semasa macam PKP lah, dia hilang kerja dan sebagainya, maka sehingga dia tak mampu belikan susu untuk anak dia dan dia terpaksa mencuri. Nampak tu? So itu situasi dia lah. Nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam soalan lah, sesi soal jawab. Okey. Yang seterusnya, kepentingan dia adalah kita dapat jamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Maksudnya dalam Malaysia, bila kita mengamalkan prinsip keprihatinan, maka nasib semua rakyat, tak kira golongan berupaya ke, tak berupaya ke, golongan yang miskin ke, golongan yang sempurna ke, golongan yang kurang upaya ke, semua nasib seluruh rakyat terbela. Maka ini akan menjamin keharmonian dan juga keamanan dalam hidup mereka lah. Dan seterusnya, Hanif boleh lihat Ya, cikgu.
isi yang ketiga itu pun ada kaitan tadilah. Maksudnya semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Betul. So, tidak ada golongan dalam rakyat Malaysia yang diabaikan. Semua orang, nasib mereka semuanya dapat dibela. Dapat? Tidak ada diskriminasi, cikgu, di Ya, situ. boleh. Baik. Okey. Dapat Dapat, so ada cikgu. 3 kepentingan. Baik. Okey, sekarang saya akan uji balik. Hanif. Ini yang selalu saya berdebar-debar ni. Apa soalan cikgu? Okey, soalan dia senang saja. Contoh. Sama macam tadi contoh, tapi sekarang contoh untuk prinsip keprihatinan. Dia ada 5. Baik. Ada 5? Okey, 5. So sekurang-kurangnya cikgu nak Hanif sebutkan 3 saja. Baik. Seperti yang cikgu sebut tadi, saya ingat cikgu ada sebut 2 kata kunci tadi. Satu ialah concern iaitu concern. kita berperi kemanusiaan, cikgu. So itu adalah salah satu contoh kita harus sentiasa mengamalkan sikap berperi kemanusiaan. Okey, concern. Yang kedua ialah care, iaitu kasih okey. sayang. Kita bukan saja sayang diri sendiri, kita sayang insan yang lain, kepada flora dan fauna juga. Okey, bagus. Yang ketiga yang saya begitu ingat ialah mempunyai sikap pemurah. Okey. Sikap murah iaitu dari segi meluangkan masa ataupun menyumbangkan harta kewangan kepada terhadap mereka yang lebih memerlukan. Betul ke cikgu? Ya. Jawapan saya? Okey, betul. Memang tepat. So maksudnya kata kunci tadi memang membantulah. Okey. So murid-murid sekarang berbeza sedikitlah. Di mana ada di antara mereka penguasaan bahasa dia berbeza. So kita memang ikut kadang-kadang kita terpaksa gunakan dua bahasa lah. Betul, cikgu. Untuk memahami sesuatu istilah dengan lebih baik lah. Baik. Dan dia boleh beri kita rangsangan untuk ingat isi lah. Ya. Yang penting itu ingat isi. Ya. Boleh? Saya sangat setuju tu Okey. cikgu. Kita ingat isi, kita fahami isi tersebut dan mungkin boleh guna kata kunci tersendiri juga. Saya mudah mengingat sebab kerana saya mengikut kata kunci Cikgu Suresh kita. Tapi kalau ada kata kunci sendiri, silakan. Itu sangat penting. Dan kita akan berehat sebentar sekarang. Tetapi banyak lagi Cikgu Suresh akan berkongsi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.